Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama cikgu lagi dalam Sains Tingkatan 2. Okay, hari ini cikgu terus kepada bab 1.2 Pengelasan Organisma. Okay, kita akan lihat tumbuhan dan juga haiwan. Okey, yang pertama adalah haiwan terbahagi pada dua iaitu invertebrata dan juga vertebrata. Dan cikgu rasa kamu dah tahu apa maksud vertebrata iaitu haiwan yang ada tulang belakang dan invertebrata adalah haiwan yang tidak ada tulang belakang. Okey, kita lihat di sini. Okey, contoh cikgu bagi kat sini adalah dinosaur ni, mulut dia tenganga luas kat situ. Ia ada tulang belakang, nama dia di kumpulan vertebrata. Okey, di sini ada sotong. Sotong tidak ada tulang belakang. Itu adalah contoh lah. Okey, kita lihat satu persatu invertebrata dahulu. Okey, maksudnya haiwan tidak ada tulang belakang yang tanpa kaki dan berkaki. Okey, kita tengok satu persatu. Yang tidak ada kaki, maksudnya tidak ada tulang belakang, tidak ada kaki tapi badan bersegmen. Okey, macam mana badan bersegmen tu? Okey, cacing. Kalau kita tengok gambar cacing ini, cacing memang tidak ada tulang belakang. Cacing memang tidak ada kaki. Tetapi cacing mempunyai badan yang bersegmen. Kalau kita zoom, kita nampak badan dia ada segmen-segmen di sini. Itu maksud dia. Okey, tanpa kaki, badan tanpa segmen. Obo-obo. Dia memang tak ada kaki, obo-obo ni. Dan juga badan dia pun tak ada segmen. Okey. Pergi yang kumpulan yang kedua yang berkaki. Tetapi ada 3 pasang kaki. Ada semut ni. Semut ni ada 3 pasang kaki. Dan ada lagi satu kumpulan lebih daripada 3 pasang kaki. Kala jengking ni. Bahaya kala jengking ni. Tengok kaki dia ada berapa. Ada 8 pasang tu. 2, 4, 6, 8. 8. Dan ada lagi haiwan-haiwan yang banyak kaki kan. Okay, kita tengok. Invertebrata berkaki. Selain daripada cikgu tunjuk tadi, spider banyak kaki dia kan. Rama-rama. Okay. Dan juga lipas. Banyak lagi lah boleh tengok contoh-contoh invertebrata yang berkaki. Okey, invertebrata tanpa kaki. Banyak juga tanpa kaki kan. Di sini cikgu tunjuk ada 2 je. Ada siput, ada lintah, paca. Itu adalah invertebrata tanpa kaki. Okey. Terus kepada vertebrata mempunyai tulang belakang. Ya, vertebrata ni adalah haiwan yang ada tulang belakang. Macam dinosaur yang tenganga ni, dia ada tulang belakang kan. Okay. So, vertebrata ada 5 kumpulan. Kumpulan ikan, amfibia, reptilia, burung dan juga mamalia. Cikgu rasa kamu dah biasalah dengan 5 kumpulan ni. Okay, kita lihat satu persatu secara lebih detail tentang yang pertama ikan. Apa ciri-ciri kumpulan ikan? Okay, yang pertama cikgu nak tekankan di sini perkataan poikiloterma. Apa maksud poikiloterma? Cara mudahnya kamu nak faham berdarah sejuk. Kalau berdarah maksudnya dia suhu badan haiwan tersebut berubah mengikut suhu persekitaran. Itu maksud dia. Okay, ikan mempunyai sisik dan berlendir, bertelur. Persenyawaan luar bermaksud gamit jantan dan gamit betina dia bercantum di luar badan betina. Mempunyai sirip dan ekor dan bernafas melalui insang. Okay, itu adalah ikan. Okay, tengok yang kedua. Wah, cantik juga katak ni kan. Ini adalah kumpulan amfibia. Ada juga orang tak boleh tengok gambar ni kan, geli kan. Okey, ini adalah kumpulan amfibia. Selain daripada katak, salamander, berudu adalah kumpulan amfibia. Okey, apa ciri amfibia? Okey, yang pertama poikiloterma sama macam ikan tadi, berdarah sejuk. Hidup di darat dan juga di air. Ya, betul, katak. Kalau kita tengok ciri-ciri katak, hidup di darat dan juga di air. Katak bertelur. Cikgu ambil sebagai contoh katak kan, senang kita nak ingat ciri-ciri dia. Okey, persenyaan luar, kulit lembap. Okey, katak ataupun amfibia ni pada peringkat awal dia akan bernafas melalui insang. Bila di peringkat dewasa dia bernafas melalui paru dan juga melalui kulit yang lembap. Okey, cantik ni Apa dia ni? Ini adalah iguana. So, iguana adalah kumpulan reptilia. Selain pada iguana, reptilia terdiri daripada buaya, biawak. Okey, itu adalah kumpulan reptilia. Apa ciri-ciri reptilia? Sama juga dia adalah poikiloterma, bersisik dan kulit keras, bertelur. Okey, dan bezanya adalah persenyawaan dalam. Bermaksud gamit jantan dan gamit betina bercantum di dalam badan betina. Okey, dan bernafas melalui paru.
Okey, burung. Cantik burung ni kan. Kita dah nampak dah apa beza burung dengan amphibia tadi. Okey, burung. Oh, dia bezanya burung adalah homeotherma. Maksudnya suhu badannya tidak dipengaruhi oleh persekitaran dan dia boleh dikatakan sebagai berdarah panas. Okey, mempunyai bulu pelepah, bertelur, bersenyawaan dalam, kaki bersisik dan bernafas melalui peparu. Okey, mamalia. Ini adalah kumpulan yang besar lah. Okey, terdiri daripada gajah, harimau, singa. Itu adalah kumpulan mamalia. Okey, so mamalia adalah kumpulan berciri homeotherma, sama macam apa tadi, burung tadi. Okey, badan diliputi oleh bulu dan rambut, beranak dan menyusukan anak. Saya leja kat sini menyusukan anak, persenyawaan dalam dan bernafas melalui peparu. Okey, ini adalah beberapa haiwan yang termasuk dalam kumpulan mamalia. Kita tengok kat sini, ini adalah landak, okey, platypus, kelawar, kuda laut, tenggiling. Okey, beberapa haiwan kira yang termasuk dalam kumpulan mamalia, sama juga macam ikan paus pun termasuk dalam kumpulan mamalia. Okey, kita lihat kepada tumbuhan pula. Okey, tumbuhan terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama tumbuhan yang berbunga dan yang kedua tumbuhan tidak berbunga. Okey, lihat yang pertama dulu, tumbuhan tidak berbunga terbahagi kepada tiga. Okey, yang pertama lumut. Okey, lumut adalah satu tumbuhan yang tidak ada batang dan daun yang sebenar. Okey, paku pakis adalah tumbuhan renek dan dia membiak melalui spora. Dan yang ketiga adalah pokok conifer. Okey, tumbuhan berbunga kita tahu dia akan menghasilkan biji benih dan biji benih itu dinamakan sebagai cotyledon, iaitu yang mempunyai makanan lah kepada biji benih ya. So ada dua jenis, iaitu monocotyledon dan juga dicotyledon. Apa beza dua ni? Okey, kita tengok yang pertama. Okey, mono bermaksud satu, mempunyai satu cotyledon. Okey, mempunyai akar serabut, daun berurat selari. Macam mana cikgu urat selari? Okey, lepas tu cikgu tunjuk gambar. So daripada gambar kita nampak dengan lebih mudah lah perbezaan antara monocotyledon dan juga dicotyledon. Okey, kebanyakan pokok berbatang lembut dan contoh yang paling mudah adalah pokok padi dan juga pokok jagung. Okey, dicotyledon pula bermaksud dua cotyledon, berakar tunjang, daun berurat jejala, kebanyakan pokok batang berkayu dan contoh pokok tomato dan pokok durian. Okey, tengok gambar lebih mudah nak faham. Okey, kita bayangkan ini adalah pokok padi. Okey, kita tahu pokok padi adalah daunnya berbentuk lurus dan berurat selari. Ini dimaksudkan dengan selari ya. Macam daun pandan tu berdaun selari, batang yang lembut dan berakar serabut. Nampak jelas kan? Bila kita tengok gambar, oh ini adalah monocotyledon. Okey, yang kedua, kita bayangkan di sini adalah pokok durian. Semestinya kita tahu pokok durian daun dia adalah bentuk bulat dan berurat jejala. Okey, ini jejala, batang lebih keras dan juga berakar tunjang. Okey, pada bahagian terakhir bab ini dia ada dinyatakan sebagai kekunci dikotomi. Apa dia kekunci dikotomi? Sebenarnya adalah satu cara yang digunakan oleh ahli biologi untuk mengenal pasti dan mengelaskan organisma secara sistematik berdasarkan persamaan dan juga perbezaan. Okey, lihat kepada gambar rajah ini. Okey, ada nombor kat sini kan. 1 poikiloterma, homoterma, 2 bersisik tidak bersisik. Yang ni kita panggil kuplet. Okey, dalam buku teks ada dinyatakan apa dia kuplet. Okey, siri kuplet adalah menyatakan dua pernyataan ciri bagi haiwan ataupun tumbuhan. Ini kuplet kita panggil. Okey, bila kita lihat gambar rajah di sini ada 5 organisma, di sini 5 haiwan. So, dia ada bahagian sama ada haiwan ini dalam golongan poikiloterma ataupun homeotherma. Jadi kita lihat dia kata pergi ke nombor 2. Okey, kita dah tahu haiwan apa yang berada dalam kumpulan poikiloterma. So, pergi kepada nombor 2. Haiwan daripada haiwan di poikiloterma ni, yang manakah haiwan yang bersisik, yang mana haiwan tidak bersisik? Oh, kita tahu yang poikiloterma adalah selain daripada mamalia dan burung. Dan dia adalah kumpulan yang mana bersisik tidak bersisik. Okey, oh yang tidak bersisik adalah katak. So, akhir sekali dia akan dapat jawapan di sini. Satu haiwan untuk satu ciri di sini.
Okey. Sama juga untuk tumbuhan. Okey, dinyatakan tumbuhan ini dalam kumpulan mana? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kumpulan berada sama ada tidak berbunga ataupun berbunga. Kemudian lihat kepada arahan di sini. Okey, pergi ke nombor 2. Okey, tanpa vaskular mempunyai vaskular. Okey, jadi akhir sekali akan dapat. Cikgu akan bagi soalan untuk menjawab untuk faham tentang kekunci dikotomi ya. Bila kita jawab soalan kita mudah lebih fahamlah bagaimana kita nak dapatkan jawapan. Nanti cikgu akan bagi video macam mana kita nak isi kekunci dikotomi ni. Okey, cikgu rasa itu saja habis untuk bab 1.2. Nanti kita akan jumpa 1.3.